e seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Galaxy Note 20 Ultra. Saya boleh katakan phone ni berada di dalam kelasnya yang tersendiri. Sebab apa? Sebab mana lagi hang nak cari phone yang ada stylus pen macam ni. Kalau hang nak pun hang kena cari macam tablet ataupun an external drawing pad. Sebab itulah Galaxy Note 20 Ultra ni dia ada ramai peminat tu. Dan saya boleh nampak peminat-peminat dia adalah daripada golongan yang berkejaya. Macam pak saya kan, dulu dia cikgu. Dan sebagai seorang cikgu, dia selalu tulis dalam buku dia tau. Kalau dia lupa apa-apa, dia akan check buku dia. Macam diary jugalah. Beza dengan lo ni orang akan type dekat smartphone. Beza tau. Typing dengan menulis tu. Gesture menulis tu, dia very physical lah dengan hang pegang pen kan. Bila hang tulis atas kertas tu, psychologically, tulis atas kertas tu, dia lebih senang ingat berbanding hang type dalam phone. Jadi siri Galaxy Note ni dia selesaikan masalah tu. Bila depa umum Galaxy Note 20 Ultra itu, saya ada baca jugalah komen-komen kan. Dan ramai yang terkejut sebab kamera dia ni besar lala kan. Saya pun jadi macam heran lah, siapa hampa nak terkejut sangat. Kamera dia besar macam tu kan. S20 sebelum ni dia punya kamera lagi tak kena dekat body dia kan. Kalau hang tengok kan, siri Note ni dia macam boxy, petak-petak, very sharp edges kan. Memang kena lah dia punya design ni untuk sebuah siri Note. Dan saya rasa by this time pun hampa semua dah tahu kot pasal spek dia macam mana, rupa dia macam mana kan, Galaxy Note 20 Ultra ni. Skrin dia tak payah cerita banyak kot. Hampa pun tahulah skrin yang Samsung buat ni memang elok teruk. 6.9 inci W Quad HD plus Dynamic AMOLED 2X. Gila. Color contrast dia memang marveloso. Terang, memang cantik. Kira kalau tengok dalam movie memang puas hati lah. Kamu perasan tak lah ni kan, orang dah semakin kurang tau tengok TV sebab orang lebih suka tengok dekat smartphone. Sebab smartphone ni dia macam bagi hang personal space tau. Kadang hang nak tengok movie, hang tahu orang lain kan suka pun movie tu, hang nak tengok seorang-seorang je. Kadang-kadang tu lagi orang sebelah nak tukar drama Akasia lah apalah. Refresh rate 120Hz. Cuma macam sebelum ni, tetapan 120Hz tu still pada 1080p. Kalau hampa nak resolution W Quad HD Plus, kena mengalah lah pada tetapan 60Hz sahaja. Overall penggunaan saya dalam sehari tu cukup lah. Bateri 4500 mAh ni dari pagi sampai malam sikit. Tak impresif sangat pun untuk sebuah peranti Note, tapi boleh lah. Hang balik rumah kan, bateri habis, hang cas lah. Esok pagi hang gunalah balik. RAM 12GB dan unit saya dapat ni adalah variant 128GB dan ada lagi satu variant 512GB. Hampa nak tambah storage pun boleh dengan slot card hybrid. Nak pakai eSIM pun boleh dan phone ni support 5G. 5G, 4G pun terkapai-kapai lagi. Relax lah. Kalau Samsung tak letak 5G dekat phone ni, sekejap hampa bising pula. Oi, apa ni kan? Kami dah bayar 5,000 lebih, 5G pun tak ada. Aduh, susah betul ya nak puaskan hati hampa ni. Organ dalaman phone ni, ia dibina dengan chip Exynos 990. Ya, saya tahu. Relax. Warga Waiza Jaya sekalian, relax. Saya tahu sebenarnya ramai yang mempertikai kenapa Samsung masih guna chip Exynos. Kami nak Snapdragon. Kami nakkan keadilan. So boleh tak kita move on dan terima hakikat bahawasanya kita akan sentiasa terima phone dengan Exynos punya chip, especially kat Malaysia, especially depa punya flagship phone ni. Waktu mula-mula S20 keluar, depa pakai Exynos 990 dan dia punya ultimate variant Snapdragon tu adalah Snapdragon 865. Even then, yang variant Snapdragon 865 tu dah tapau Exynos 990. Lah ni Galaxy Note 20 Ultra masih lagi pakai Exynos 990. Dia punya ultimate Snapdragon dia adalah Snapdragon 865 Plus. So hang boleh bayang tak dia punya jurang dia tu agak jauh lah in terms of CPU dan graphic performance. So sekarang ni siapa tak move on ni? Dan kalau hampa nak tahu, phone yang saya pegang ni adalah unit kedua dari Samsung.
Sebab unit pertama yang saya dapat itu memang panas gila. Saya pun call lah PR Samsung. Saya tanyalah, awak phone panas sangat, kok ada kenyataan daripada Samsung ke apa? Lepas tu mereka kata, pelik, hang seorang je macam ni kan. Reviewer lain tak ada komplain apa pun. Lepas tu mereka pun tukar lah unit kedua yang saya dapat lah ni. Saya nak cerita, pada hampa yang belum tahu, lepas launching ada beberapa video tear down yang mendapati bahawasanya Note 20 Ultra ni pakai dua jenis cooling system. Ada yang pakai vapor chamber, ada yang pakai graphite pad. Graphite pad tu kira kalau hampa nak tahu lebih kurang macam tempek cool fever kat kepala. Dan benda ni bukan sebab jenis chip ke apa tau. Tak semestinya Snapdragon akan pakai vapor chamber. Tak semestinya Exynos akan pakai graphite pad. No. Kira kalau hang beli Note 20 Ultra ni, kira macam nasib lah. Kan? Ikut nasib lah hang pakai cooling system macam mana. Sebab Samsung Malaysia tak ada keluarkan kenyataan pun jenis cooling system apa yang dipakai untuk unit Malaysia punya. Tak tahu. Kecuali kalau hang buat tear down, macam saya ni tak berani lah nak buat tear down kan. Sebab phone ni pun pinjam je, nak kena pulangkan balik. Tak ada lah kaya mana sangat pun kan Razer ni. Tapi kalau ikut pengalaman saya, even yang phone yang pertama tu, yang panas gila tu, dia tak mengganggu performance tau. FPS drop tak ada. Dia punya grafik okey, maintain okey, steady je. Cuma itulah dia panas. Untuk review unit yang kedua ni, dia okey sikit. Dia tak panas sangat. Dia macam suam-suam je. Suam-suam yang bila hang rasa pun hang tak ada rasa annoying sangat kan. Macam yang review unit yang first saya dapat tu memang panas gila. Hang buka kamera, hang main phone lama-lama sikit memang panas gila. Panas ke? So hang boleh bayangkan tak? Galaxy Note 20 Ultra ni dia ada dua edition, Snapdragon dengan Exynos. Dah lah ada dua version chip. Lepas tu ada lagi dua jenis cooling system. Takkan macam mengelirukan pembeli kan? So saya pun tak berani nak kata lah kan? Benda ni macam ikut luck. Lepas tu lagi satu, MKBHD pernah sebut pasal benda ni. Dia punya shutter button dia agak laggy je. Dia ambil masa sikit untuk proses image tu. Semua phone ada delay tu, tapi untuk Galaxy Note 20 Ultra ni dia punya delay dia tu agak annoying tau. Sebab hari tu saya ada pergi photoshoot dengan si Shaz tu. Yalah, bila kita as a photographer, kita nak ambil gambar kan. Yalah, as a model dia akan macam tu kan. So kita tak maulah miss the moment. Dan bila guna Note 20 Ultra waktu tu memang agak annoying lah. Contoh bila hantar kalau laju kan, shutter button yang kelima tu dia akan ambil masa lama sikit tau untuk dia proses the image. Faham ke tak ni? Tak faham tak? Boleh saya lukis sebab phone ni dia boleh lukis. Nak cerita pasal quality image, saya rasa tak banyak sangat perubahan dengan S20 Ultra sebelum ni. On paper memang padulah spek kamera dia 108 megapiksel. Hang boleh dapat gambar dengan detail yang lebih. Saya nak puji lah dia punya dynamic range dia very bright, cerah je gambar. Muka ada soft touch sikit, even dah off kan beauty mode. Kamera selfie pun sama. Kalau on Smart AI dan HDR, dia akan bump up saturation dan brightness. Nampak colourful lah gambar dia. Wide angle dia pun sama macam S20 Ultra, luas. Seluas gawang gol Barcelona lawan Bayern itu. Cuma waktu malam, kamera wide angle dia ni akan perasan lah noise-noise sikit. Telefoto saya pakai sampai 5 kali zoom je, walaupun dia boleh zoom sampai 50 kali. Beyond daripada 5 kali dah nampak quality loss. 10 kali pun boleh guna lagi, depends juga pada cahaya cukup ke tak. Not bad, cuma akan nampak comot dan semaji. Satu yang saya kena sentuh pasal shifting lens dia agak tersekat-sekat. Tak smooth. Boleh nampak quality loss dari transition dari wide ke main lens. Daripada 4 kali zoom ke 5 kali zoom. 4 kali zoom memang barai gila compare dengan 5 kali zoom. So better hang guna 3 mode yang dia bagi tu je. Apa ni ikon kecil bawah ni. Dia macam ada 3 pokok, ada 2 pokok, ada 1 pokok. Pokok ke daun tau? Pokok. Lagi satu saya perasan exposure level dia tak detune dengan betul.
tak konsisten. Time-time matahari harsh macam tu, hang kena selalu manually adjust exposure slider dia. Gambar malam is the best, terang gila, colourful. Video pun is the best. Stabilization dia padu, boleh record 8K 24 frame per second. Overall dia punya kamera dia lebih kurang macam S20 je sebelum ni. Dia punya color, dia punya sharpness lebih kurang sama je dengan S20 sebelum ni. Adakah berbaloi untuk memiliki Galaxy Note 20 Ultra ni? Jawapan dia memang senang lah. Ini memang paling senang lah semenjak saya jadi pengulas telefon pintar ni kan. Kalau hang perlukan dia punya S Pen ni, hang beli je. Memang sebab S Pen dia ni memang the best. Kalau hang tak perlukan S Pen, hang tengok S20 Ultra. Sebab Note 20 Ultra ni basically adalah Galaxy S20 Ultra tambah dengan pen je. So for someone yang into this designing, artwork, lukisan kan, even for content creator, memang sesuai lah. Tapi mungkin juga ada yang akan tanya, kalau saya pengguna Galaxy Note 9, adakah saya perlu tukar ke Galaxy Note 20? Jawapannya tak perlu pun. Sebab saya ada memang buat comparison side by side. Bila saya pakai S Pen dekat Galaxy Note 9 dengan dekat Note 20 ni, saya sebagai a normal human being, saya memang tak perasan pun perbezaan S Pen dekat Note 9 dengan Note 20. Dan saya rasa Galaxy Note 9 pun dah cukup untuk mengendalikan tugas, nak tulis-tulis, untuk buat kerja, semua pun dah cukup dah Galaxy Note 9. Kalau cerita dia lah ni, hang pun memang dah ada lah duit 5,000 lebih. Kalau hang pentingkan chip Snapdragon, hang belilah phone lain kan. Hang duk bising, oh kami nak Snapdragon, kami tak mau Exynos dekat Note 20 ni. Amboi dah buat susah pula. Okey, sampai di situ saja video pandangan saya tentang Galaxy Note 20 Ultra kali ni. Kalau hampa ada, mungkin ada pandangan hampa sendiri kan, mungkin hampa dah beli Galaxy Note 20 Ultra ni, hampa boleh tinggalkan komen kat bawah. Dan sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. See you later, alligator.